Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Binti Salwana dan juga Dr. Harun. Kursus bagi pembentangan ini adalah GJB 6013 Kaedah Penyelidikan 1 dan kumpulan kami diberikan tugasan untuk membentangkan kajian tinjauan. Sebelum saya mulakan ke pembentangan pada hari ini, kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nur Atira binti Atirun, P114825 dan juga Ili Nadirah binti Jumaat, P113103. Topik kami adalah kajian tinjauan. Ini merupakan senarai kandungan pembentangan yang akan dilakukan tentang topik kami, iaitu pengenalan, tujuan kajian, ciri-ciri kajian, cara pemilihan sampel, proses kajian tinjauan, instrumen kajian tinjauan, soal selidik, ciri-ciri instrumen soal selidik, ciri-ciri instrumen yang baik, temu bual, 3 jenis temu bual, 2 kaedah temu bual, ciri-ciri soalan temu bual yang baik, serta kami juga akan bentangkan kekuatan, kelemahan dan contoh kajian lepas. Kita mulakan pembentangan kita dengan pengenalan. Kajian tinjauan ini merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan eksperimental yang digunakan dalam pelbagai bidang, terutama bidang sains sosial. Reka bentuk kajian ini merupakan satu tata cara pengolahan data yang dipungut berdasarkan perancangan khusus dan sistematik terhadap konsep pembentukan rangkaian hubungan antara pemboleh-pemboleh ubah yang terlibat dalam satu kajian. Untuk kajian tinjauan, dia adalah kajian yang kita gunakan temu bual ataupun soal selidik sebagai instrumen kajian ataupun untuk kita dapatkan satu hasil dapatan kita. Dia bergantung pada jenis maklumat yang diingini. Contoh, kajian tentang kekerapan, instrumen yang sesuai untuk katakan kita buat kajian tentang kekerapan. So, instrumen yang sesuai untuk kita gunakan ialah soal selidik, iaitu data kuantitatif. Sekiranya kita ingin mengetahui tentang motif dan perasaan sebenar, katakan kita punya penyelidikan tentang tajuk tersebut, kaedah yang sesuai digunakan adalah temu bual, iaitu data kualitatif. Okey, seterusnya adalah untuk tujuan kajian. Tujuan kajian bagi kajian tinjauan ialah digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai. Data ini diambil oleh American pada tahun 2006 dan kita gunakan kajian tinjauan bertujuan untuk membuat kenyataan umum ataupun generalization tentang sesuatu populasi. Okey, seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri kajian. Sebab kajian tinjauan ini merupakan salah satu instrumen kaedah yang popular digunakan oleh penyelidik untuk mendapatkan dapatan kajian, untuk mendapatkan hasil. Jadi kajian tinjauan ini dia popular kerana ciri-ciri dia ialah dia menggunakan penggunaan yang menyeluruh. Maksud penggunaan yang menyeluruh ni ialah dia boleh digunakan untuk kita nyatakan pelbagai jenis soalan seperti isu dan masalah pada pelbagai perspektif, terutamanya menghuraikan sikap, pandangan, kepercayaan, perasaan, tingkah laku dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada cara pengendalian yang digemari. Ia dilakukan melalui pemberian soal selidik atau temu bual atau kedua-duanya sekali. Ciri-ciri kajian yang ketiga ialah cara memungut data yang cepat. Okey, ini kerana jawapan subjek dapat dikumpulkan secara terus dalam masa yang singkat. Keputusan analisis diperoleh dalam masa yang singkat. Ciri-ciri yang keenam ialah penggunaan saiz sampel yang besar. Okey, untuk penggunaan saiz sampel yang besar, kajian tinjauan boleh dilakukan dengan menggunakan saiz sampel yang besar yang tidak dapat dilaksanakan oleh kajian eksperimental. Okey, seterusnya untuk ciri-ciri kajian yang kelima adalah maklumat yang terus. Maksud maklumat yang terus ialah untuk kajian tinjauan ini, maklumat dapat dipungut secara terus daripada responden dalam masa yang singkat. Sebagai contoh, bila kita buat secara temu bual, so kita akan dapatkan jawapan dalam secara terus. Seterusnya, yang terakhir sekali untuk ciri-ciri kajian adalah keupayaan keputusan kajian digeneralisasikan.
Untuk ciri-ciri yang keenam ini maksudnya hasil kajian dapat digeneralisasikan kepada populasi dengan tepat dan berkesan. Seterusnya kita beralih kepada cara pemilihan sampel. Okey, untuk cara pemilihan sampel yang pertama ialah persempelan rawak mudah yang kita panggil persempelan rawak mudah. Apa itu persempelan rawak mudah? Dia untuk mengenal pasti sampel kajian yang akan dipilih dan kita akan sediakan senarai lengkap ahli yang akan menjadi populasi kajian untuk diundi secara rawak. Okey, untuk cara yang kedua untuk pemilihan sampel adalah persempelan rawak berserata. Untuk persempelan rawak berserata ini kita lakukan apabila responden yang hendak dikaji bersifat seragam dan sampel dipilih secara rawak mudah daripada setiap kumpulan atau strata yang telah dikenal pasti. Untuk yang ketiganya adalah persempelan sistematik. Untuk persempelan sistematik perlu ada senarai lengkap ahli responden dan pemilihan terhadap ahli akan dibuat secara sistematik. Untuk yang keempat, persempelan kelompok. Persempelan kelompok, untuk cara persempelan kelompok ni dia berdasarkan kategori yang kita bina oleh penyelidik tu seperti ciri dan demografi. Selalunya dalam borang soal selidik kita, penyelidik akan tetapkan ciri dan demografi. Jadi persempelan kelompok ni dia berdasarkan kepada kategori yang penyelidik tu bina. Seterusnya untuk proses kajian tinjauan, kita ada beberapa proses kajian tinjauan. Maksudnya beberapa proses yang kita perlu lakukan sebelum kita melakukan soal selidik ataupun temu bual. Yang pertama adalah untuk menyatakan tujuan kajian. Okey, kita perlu senaraikan dulu tujuan kajian, kemudian kita perlu bina soalan kajian berkaitan dengan tujuan kajian tersebut. Okey, untuk proses yang kedua ialah kita kena kenal pasti sumber yang diperlukan. Okey, sumber untuk pembinaan instrumen, pengumpulan data dan analisis data perlu dikenal pasti. Sumber kewangan juga perlu dikenal pasti sekiranya kajian yang kita lakukan itu melibatkan perbelanjaan yang besar. Untuk proses yang ketiga iaitu mengenal pasti populasi sasaran. Untuk mengenal pasti populasi sasaran, kita kena kenal pasti ciri-ciri populasi dan seterusnya kita rancang proses kajian tinjauan yang seterusnya. Kemudian kita beralih kepada menentukan saiz sampel yang di mana kita kena tentukan bilangan subjek sampel kajian dan kita pilih sampel dari populasi kajian. Kita beralih kepada menentukan kaedah kajian tinjauan yang di mana kita perlu memilih kaedah kajian tinjauan yang sesuai sebelum kita sediakan instrumen kajian. Kaedah kajian tinjauan seperti macam soal selidik ataupun temu bual. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu penyelidikan, penyelidik perlu memilih sama ada kajian tinjauan yang kita lakukan mahu kepada soal selidik ataupun temu bual. Dan dia kena mengikut kesesuaian kita punya tajuk. Seterusnya kita beralih kepada proses yang seterusnya iaitu menyediakan instrumen kajian yang di mana instrumen kajian dibina, kita bina instrumen kajian tu berdasarkan soalan kajian. Dan kita beralih kepada analisis data kajian yang mana data kajian itu kita ambil, kita pungut dan dianalisis dengan menggunakan ujian statistik yang sesuai. Dan proses yang terakhir sekali adalah mengeneralisasikan hasil kajian yang di mana kita buat generalisasi keputusan kajian ke atas populasi kajian. Seterusnya kita beralih kepada instrumen kajian tinjauan. Okey, untuk instrumen kajian tinjauan kita bahagi kepada dua. Kita ada soal selidik dan juga temu bual yang di mana soal selidik merupakan alat ukuran yang paling popular dalam kajian tinjauan dan seterusnya temu bual itu dijalankan untuk menyokong hasil kajian yang diperolehi. Okey, kita beralih kepada soal selidik yang di mana instrumen soal selidik ini dia ada ciri-ciri yang tertentu. Untuk yang pertama, dia sesuai dengan kesediaan responden. Hal ini kerana instrumen kajian yang disediakan itu perlu sesuai dengan latar belakang dan kesediaan responden kajian. Soalan yang dibina mestilah dinyatakan dengan teliti dan tidak berat sebelah ataupun kita panggil bias. Untuk soal selidik untuk ciri-ciri soal selidik, instrumen soal selidik yang seterusnya ialah format instrumen yang sistematik. Okey, soalan perlu disusun secara sistematik dan teratur. Ruang yang memadai untuk jawapan bagi setiap soalan perlulah disediakan. Jadi penyelidik perlu mengambil kira ciri-ciri yang kedua ini sebelum kita memberikan atau kita
memberikan borang soal selidik kepada responden kita. Untuk ciri yang ketiga adalah arahan yang jelas. Arahan tentang bagaimana menjawab soalan dalam borang soal selidik itu mestilah jelas dan tidak menimbulkan perasaan ragu dalam responden. Jadi maksudnya arahan yang jelas itu responden itu mudah memahami arahan yang terdapat dalam borang soal selidik supaya tidak menyukarkan mereka untuk menjawab. Seterusnya yang keempat adalah surat dan dokumen disertakan bersama instrumen kajian. Bermaksud surat dan dokumen kepada subjek kajian haruslah ringkas dan menggunakan format yang profesional. Dia tentukan kadar pemulangan jawapan dan meningkatkan kepercayaan responden kajian terhadap pengkaji dan kajian yang dijalankan. Okey, untuk ciri-ciri instrumen soal selidik yang terakhir adalah ujian rintis perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan. Yang di mana langkah ini kita untuk pastikan kebolehpercayaan instrumen kajian. Dia boleh dilakukan ke atas sekumpulan subjek lain, biasanya kira-kira dalam 30 orang subjek yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan subjek kajian. Itu untuk ciri-ciri instrumen soal selidik. Seterusnya kita yang ini merupakan contoh borang soal selidik yang biasanya akan dilakukan oleh penyelidik sebelum kita memberikan kepada responden. Jadi ciri-ciri tersebut perlu diambil kira untuk menghasilkan satu borang soal selidik yang baik. Seperti kita kena ada bahagian A, kita kena ada bahagian B, dan kita ada maklumat demografi sebelum memulakan soalan yang lain. Dan ini merupakan sambungan kepada contoh yang pertama. Seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri instrumen yang baik. Kita ada 5 dekat sini, yang di mana yang pertama untuk elakkan soalan yang tidak jelas. Nombor 2 kita nak elakkan soalan peribadi. Nombor 3 perlu menggunakan perkataan yang tepat. Nombor 4 untuk elakkan soalan kira-kira. Dan nombor 5 untuk elakkan soalan yang terlalu panjang yang boleh menyukarkan responden untuk menjawab soalan tersebut. Terusnya kita beralih kepada instrumen yang seterusnya selain daripada temu bual adalah selain daripada soal selidik adalah temu bual. Okey, temu bual ni apa? Temu bual ni dia merupakan salah satu kaedah untuk kumpul maklumat yang utama dalam kajian tinjauan. Temu bual ni kita lakukan secara lisan ataupun dalam kata lain lisan tu adalah perbualan dan jawapan yang direkod secara bertulis dan melalui rakaman. Dan untuk temu bual kita ada tiga jenis temu bual, yang di mana temu bual yang pertama adalah temu bual berstruktur, kemudian temu bual kedua adalah temu bual semi struktur dan temu bual ketiga adalah temu bual tidak berstruktur. Jadi penyelidik perlu mengetahui ketiga jenis temu bual sekiranya mereka mahu menggunakan kaedah temu bual dalam kajian tinjauan untuk melakukan penyelidikan mereka. Okey, untuk temu bual yang pertama adalah untuk jenis temu bual yang pertama iaitu temu bual berstruktur. Dia dijalankan secara formal, dirancang secara teliti dan dilaksanakan mengikut satu senarai soalan yang perlu dijawab oleh responden. Penemu bual menyoal subjek kajian berdasarkan senarai soalan yang telah dibina dan soalan yang ditanya kepada setiap responden adalah serupa. Untuk yang ketiga, soalan yang dibina itu berupaya untuk kita kumpul maklumat yang membawa konsep variabel dalam kajian dan soalan mestilah selaras dengan objektif kajian. Maksudnya, sekiranya kita ingin bertanyakan soalan kepada responden dengan menggunakan temu bual, soalan kita itu mestilah untuk memenuhi kriteria objektif kajian kita supaya penyelidikan yang kita adakan itu, maksudnya penyelidikan kita mendapat jawapan ataupun keputusan yang memberitahu keputusan untuk kita punya penyelidikan itu apa. Seterusnya untuk jenis temu bual berstruktur ini kita ada dua, dia boleh menggunakan soalan temu bual berstruktur ataupun kita menggunakan borang catatan temu bual berstruktur. Seterusnya kita beralih kepada temu bual semi struktur, yang di mana format kaedah temu bual semi struktur ni dia terletak di antara temu bual berstruktur dan temu bual tidak berstruktur. Macam mana tu? Maksudnya pengkaji dia menyoal sebilangan soalan format, sebilangan soalan formal yang kita telah bina sebelum sesi temu bual kita tu dijalankan. So dalam temu bual semi struktur, hujah galakan sering kita gunakan. Contoh hujah galakan tu macam mana? Maksudnya contoh hujah galakan yang kita gunakan contohnya, apa maksud anda? Kemudian dalam soalan kita tanya, kemudian
Dan selepas itu, mengapa? Jadi maksud anda ialah bila kita menggunakan hujahan galakan seperti itu, maksudnya temu bual itu dia menjadi semi struktur, dia tidak terlalu formal. Seterusnya kita beralih kepada temu bual tidak berstruktur, iaitu jenis temu bual yang ketiga, yang di mana penemu bual tidak menggunakan senarai soalan yang telah dibina sebelum sesi temu bual. Andaian temu bual tidak berstruktur ialah penemu bual tidak tahu terlebih dahulu tentang soalan-soalan temu bual, dan penemu bual tidak membina soalan temu bual sebelum sesi temu bual dijalankan dan soalan ditanya secara spontan. Maksudnya untuk temu bual tidak berstruktur, dia tidak formal, dan penemu bual on the spot, orang kata, menjawab soalan yang diberikan oleh penemu bual. Seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri 3 jenis temu bual. Tadi kita ada temu bual berstruktur, temu bual semi struktur dan temu bual tidak berstruktur. Untuk ciri temu bual berstruktur, setiap soalan tu kita bina berdasarkan objektif. Setiap perkataan dan ayat yang ditanyakan tu sama dengan yang tertulis dalam senarai soalan temu bual. Tiada soalan tambahan yang ditanya. Maksudnya macam mana soalan tu kita bina, banyak tu soalan tu maksudnya jawapan tu banyak tu sahaja. Tak ada, maksudnya tak akan ada soalan tambahan yang ditanyakan oleh penemu bual. Untuk temu bual semi struktur, sesi temu bual tu dijalankan secara separah formal. Kemudian soalan temu bual tu disusun semula semasa sesi temu bual tu dijalankan, dan ayat soalan temu bual fleksibel dan boleh diubah sesuai. Maksudnya dia tidak terhad dan tidak dilakukan secara terlalu formal. Kemudian temu bual tidak berstruktur, ciri-ciri untuk temu bual tidak berstruktur ialah keseluruhan sesi temu bual tu dijalankan secara tidak formal. Tidak mempunyai urutan soalan, tiada senarai soalan temu bual, hanya guna rangka ringkas mengenai maklumat yang ingin dipungut daripada responden. Seterusnya kita beralih kepada aspek-aspek penting dalam penyediaan item temu bual, yang di mana kita untuk kita tentukan jenis temu bual dalam kajian, rancangan temu bual, soalan temu bual, aras bahasa dalam temu bual dan tempoh sesi temu bual. Berikut merupakan aspek yang kita perlu ambil kira sebelum kita sediakan soalan untuk ditemu bual untuk ditanyakan ataupun ditemu bual kepada responden. Slide yang seterusnya berkaitan dengan kaedah temu bual, yang di mana kita ada 2, temu bual bersemuka dan temu bual tidak bersemuka. Yang di mana temu bual bersemuka ni terbahagi kepada 2. Kita ada temu bual individu secara one by one, ataupun kita buat temu bual secara kumpulan, secara ramai-ramai. Tapi kalau kita buat temu bual tidak bersemuka, dia boleh dijalankan secara telefon ataupun kita guna bantuan komputer. Okay, untuk temu bual bersemuka, bagi temu bual individu, penemu bual melakukan temu bual dengan setiap responden secara berasingan pada masa yang berlainan. Temu bual individu berkesan apabila responden tu mempunyai ciri-ciri berbeza di mana memberikan pendapat yang berguna dari perspektif yang berbeza. Sekiranya kita buat temu bual bersemuka secara berkumpulan, dia dijalankan dengan menyoal soalan temu bual kepada sekumpulan responden. Ahli kumpulan dibenarkan untuk membincang dan memberi hasil perbincangan mereka. Maksudnya ada perbezaan sekiranya kita melakukan secara individu, one by one, ataupun kita lakukan secara kumpulan, secara beramai-ramai. Temu bual tidak bersemuka, kita ada 2 juga. Kita menggunakan temu bual secara telefon yang di mana digunakan apabila sampel kajian tersebar luas secara geografi. Kemudian temu bual melalui telefon berguna apabila pengkaji mempunyai soalan temu bual berstruktur atau semi struktur. Untuk seterusnya adalah temu bual bantuan komputer, yang di mana responden perlu menjawab soalan yang telah dimasukkan dalam program komputer. Seterusnya responden menjawab soalan dengan menaip jawapan mereka dalam ruang yang disediakan. Jadi untuk temu bual ini pun terbahagi kepada 2, sama ada penyelidik boleh menjalankan secara bersemuka ataupun tidak bersemuka, dan ada lagi cara di bawahnya. Seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri soalan temu bual yang baik. Apakah yang menunjukkan soalan temu bual itu merupakan soalan yang baik untuk diajukan kepada responden? Yang pertama, boleh memotivasikan responden untuk menjawab dengan jujur dan ikhlas. Kemudian soalan temu bual kita tu perlulah tepat pada objektif kajian. Seterusnya, menyatakan maksud secara jelas dan tepat kepada responden.
Kemudian ciri-ciri soalan tu dia tidak bercanggah antara satu sama lain, dia tidak mengelirukan pemikiran responden. Seterusnya ciri-ciri soalan temu bual itu mestilah ringkas, jelas, yang mudah difahami oleh setiap responden, kerana responden akan menjawab soalan yang diberikan, dan sekiranya soalan kita itu ringkas dan jelas dan mudah difahami, jadi responden mudah untuk menjawab soalan yang diberikan. Okey, seterusnya kita beralih kepada kekuatan dan kelemahan untuk kaedah tinjauan. Bagi kekuatan kaedah tinjauan, kita sesuai untuk kaji masalah di lokasi yang besar. Kemudian kosnya sederhana bila diambil kira data yang terkumpul. Contohnya kita guna soal selidik dan kita guna temu bual, kita tidak memerlukan kos yang terlalu besar. Kemudian jumlah data boleh dikumpul dengan mudah daripada pelbagai sumber. Sekiranya kita guna temu bual secara tidak bersemuka, kita boleh hanya menggunakan telefon dan juga komputer. Jadi tidak memerlukan maksudnya tak ada sempadan, maksudnya tak ada sempadan geografi kat situ dan kadar respon yang tinggi. Untuk kelemahan kaedah tinjauan ni pula adalah pemboleh ubah tidak boleh dimanipulasi sekiranya kita menggunakan temu bual. Jadi hasil jawapan tu tidak boleh dimanipulasi. Seterusnya dia bergantung kepada kejujuran dan ketepatan responden dalam melaporkan pandangan, sikap, pengetahuan dan pengalaman. Ini pun sangat penting juga. Dia akan jadi kelemahan sekiranya responden tidak jujur kepada soalan yang kita berikan. Jadi dia ada menjadi satu masalah sekiranya responden memberikan jawapan yang tidak tepat dan sebagainya, dia akan memberikan kesan kepada kita punya penyelidikan. Okay? Kelemahan kaedah tinjauan, perlu perancangan yang rapi dan tempoh masa yang lama bagi merancang dan melaksanakan kajian. Dan seterusnya, kelemahan yang terakhir adalah tidak boleh mengukur tindakan atau perbuatan sosial, hanya mengumpul laporan yang dibuat. Seterusnya kita beralih kepada pembentangan seterusnya. Saya akan tunjukkan tentang contoh kajian yang telah dijalankan. Ini adalah contoh kajian yang melibatkan kajian tinjauan. Jadi saya rasa itu sahaja pembentangan kumpulan saya pada hari ini tentang topik kajian tinjauan. Sekian, terima kasih.